Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas kita hari ini pendidikan Islam. Kita masih lagi dalam bidang Al-Quran. Hari ini tengok muka surat 26, buku teks. Hari ini kita belajar berkaitan kefahaman surah Al-Fatihah. Kita sedia maklum dah tahu dah surah apa ni. Surah Al-Fatihah ni yang mana kita selalu baca dalam sembahyang. Tengok muka surat tu. Sebelah kanan tu ayat-ayat surah Al-Fatihah, yang sebelah kiri tu ada gambar. Dalam solat, selepas solat, ketika masa lapang. Ni gambar yang mana contoh-contoh waktu bila kita boleh ataupun kita wajib baca Al-Fatihah. Ada persoalan dalam kotak kuning tu, orange tu. Berapa kalikah kamu wajib membaca surah Al-Fatihah sehari? Wajib, yang wajib. Tahu kan wajib? Berapa kali? Kira. Okey. Sebelum tu, jom kita betulkan bacaan Fatihah dulu. Dengar ustaz baca macam mana, cuba betulkan kalau ada salah bacaan kamu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, tutup mulut. Ramai juga yang ustaz tengok tak tutup mulut, dia jadi huruf N, hayin. Salah. Tengok bacaan kamu betul ke tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni N, min. Ar-Rahmanir Rahim. Tutup mulut. Maliki yaumiddin. Middin ada syaddah. Middin, N. Tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, N. Ramai yang baca iya, jadi tekan bagi jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tutup mulut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am bukan an'am. An'amta 'alaihim. Wai bukan ghairil bukan. Wai muncul mulut. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba tu 6 harokat panjang. Kamu baca masa semayang tu pendek, pendek, tak cukup harokat. Jaga. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu kalau baca dah semayang sebut amin.
Baik, cuba betulkan. Sekarang kita nak faham apa maksud dia. Kita duk baca je, ada yang tak faham, kita ambil faham. Penting. Jom tengok maksud surah Al-Fatihah. Okey. Dalam surah Al-Fatihah ada 3 isi kandungan yang besar. Tengok kotak biru bawah tu. Tulisan yang merah tu mewakili puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Maknanya ayat pertama sampai ayat keempat yang mana kita puji Allah, kita puji-puji Allah. Kemudian bila dah puji, kita masuk ayat yang kelima, warna hijau. Kita ikrar, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan maknanya kita hanya mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita. Kita hanya minta hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Itu maksudnya mentauhidkan. Kemudian dah kita ikrar mentauhidkan Allah, kita masuk ayat yang ke-6 dan ke-7 yang mana kita berdoa pula, minta Allah bagi hidayah dan tunjuk jalan yang benar. Berikan hidayah dan berada di jalan yang diredai oleh Allah, tak jadi orang sesat. Nombor ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah. Allah tu Tuhan sekalian alam. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ni ayat yang sama dengan ayat pertama, iaitu dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim sama. Yang keempat, yang menguasai, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat lah. Kita puji kata Allah. Allah tu Tuhan yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat. Lepas tu kita ikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Pada Engkau saja, hanya Engkau sahaja. Maknanya Allah seorang lah. Ayat Allah, hanya Allah lah yang kita sembah dan hanya pada Allah kita mohon pertolongan. Lepas tu kita doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hidayah lah, jangan bagi kita sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Ini doa kita, minta hidayah, minta Allah tunjuk jalan yang betul, lurus. Tak mau jadi macam orang yang Allah murka, iaitu orang Kristian, orang Nasrani, dan orang yang sesat. Orang sesat ni orang Yahudi. Ni maksud dia. Maksudnya untuk surah Al-Fatihah. Baik, kita sambung muka surat 28. Teliti dan faham. Kita baca sikit situ dialog antara dengan ustaz tu. Bersama-sama dengan kita dalam rancangan tarbiyah pada hari ini ialah Ustaz Harun. Bolehkah Ustaz menerangkan pengenalan surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Maksud surah Makkiyah yang mana surah itu diturunkan di Mekah, disebut Makkiyah.
mengandungi 7 ayat. Surah ni ada 7 ayat. Surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Al-Fatihah maksud dia pembukaan. Kerana surah ini ialah surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah pembukaan Al-Quran tu awal-awal. Jadi orang panggil surah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Kitab. Bila orang sebut surah Ummul Kitab, surah Al-Fatihah lah tu. Membaca surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun solat. Yang Ustaz tanya tadi tu, berapa kali yang wajib kita baca tu? Maknanya kita membaca surah ini sebanyak 17 kali sehari semalam. Wajib 17 kali sebab ada 17 rakaat. Rugi kalau kita membacanya tanpa menghayati isi kandungan surah ini. Yang pentingnya apa dia? Surah Al-Fatihah ialah surah Makkiyah. Sebab turun di Mekah. Ada 7 ayat. Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Sebab mula-mula sekali dalam Al-Quran, dan juga disebut sebagai Ummul Kitab. Wajib kita baca sehari semalam 17 kali. Itu yang penting. Apa pengajaran surah Al-Fatihah? Daripada kandungan Al-Fatihah tu kita boleh dapat daripada apa? Daripada puji-pujian kepada Allah dan membesarkan keagungannya. Daripada situ kita boleh ambil, maknanya kita nak mulakan apa-apa pekerjaan secara paling pendek kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu dalam surah Al-Fatihah lah. Kemudian sering mengucapkan Alhamdulillah. Kita puji Allah. Segala puji bagi Allah. Yang kedua, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masih dari kita puji Allah. Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kat situ kita kenalah berkasih sayang, sebab Allah pun tumpahkan, Allah bagi kasih sayang kat kita. Kita pun kena berkasih sayang sesama makhluk, dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dan dengan apa-apa saja makhluk. Meraih pahala sebanyaknya. Allah Maha Pemurah. Kita buat je baik, ikhlas, Allah bagi. Allah bagi, Allah bagi. Tak ada yang kita buat baik, kita ikhlas, Allah tak bagi. Tak, Allah bagi. Yang ketiga, ikrar mentauhidkan Allah. Yang kita mengaku Allah itu satu. Kalau kita mengaku, kenalah menunaikan solat, sebab Allah suruh. Mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita dah mengaku Allah itu satu, jadi kita tak ada tempat lain, hanyalah kita minta dengan Allah. Yang keempat, doa. Doa diberikan hidayah dan berada di jalan yang diradai Allah. Maknanya kita nak macam tu, kita kenalah belajar agama, barulah kita dapat hidayah. Minta tapi tak usaha, tapi belajar agama, macam mana nak faham, macam mana nak dapat hidayah? Bersahabat dengan rakan yang baik. Kalau kawan dengan orang baik, dia akan ajak kita pergi majlis ilmu, pergi dengar ceramah, ajak baca buku agama, baru dapat hidayah. Jadi kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Fatihah, mengakui keagungan dan kebesaran Allah, berusaha melipat gandakan amalan, membentuk akidah yang kokoh, akhlak mulia diamalkan. Jadi rumusan bawah tu, kecil tu, kita mestilah menghayati dan mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan supaya menjadi Muslim dikasihi Allah. Bila kita beramal, bukan saja dalam sembahyang, waktu-waktu lain pun, duduk saja pun kita baca Fatihah, besar pahalanya, sangat besar. Rahsia Fatihah ni pun sangat banyak. Jadi kita dah habis tajuk kita, pelajaran kita berkaitan dengan kefahaman surah Al-Fatihah. Nanti kita akan tulis nota sikit dan juga latihan. Baik, setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.